Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam ganas untuk semua. Welcome back to my channel. Jadi, untuk video kali ni, aku nak cerita pasal satu topik yang panas lah kat dalam dunia bola sepak sekarang ni. Jadi, Newcastle United, kau sabar jap, nanti lagi aku cerita pasal Arsenal. Newcastle United semalam dah ada owner baru. Jadi owner baru diorang ni, lepas je diorang beli Newcastle United, terus dapat title tau. Title apa? Sebagai owner yang paling terkaya kat dalam dunia bola sepak. So PIF, PIF ni benda kan. PIF ni adalah Public Investment Fund, salah satu aset yang ada daripada Sultan Saudi Arabia tu sendiri lah. So Prince Salman bin Muhammad ni, owner baru kepada Newcastle ni, dia adalah pemegang aset lah kepada PIF ni. So Crown Prince Salman ni adalah anak kepada Sultan Saudi Arabia sekarang lah. So dia ni adalah ibarat macam kalau kat Malaysia ni kita tengok TMJ lah. Dia macam Prince Salman lah, tengku mahkota untuk Saudi Arabia tu sendiri. Jadi satu konsortium yang beli Newcastle United ni, dia bukan PIF semata-mata tau. Dia berkumpul lah. Ada yang daripada syarikat lain, dia orang berkumpul. So bukan semata-mata PIF tu lah adalah owner Newcastle. Tapi apa yang merisaukan aku sebenarnya adalah kekayaan dia ni. Kekayaan dia ni PIF saja diorang punya kekayaan dia 260 bilion pound. Tapi aku tak tahulah nombor tu valid ke tak kan. Sebab ada yang cakap lagi banyak 320 bilion. Tapi berbilion-bilion lah senang cerita kan. Kalau kau dah dapat title owner yang paling terkaya kat dalam dunia bola sepak, apa lagi yang kau expect kan. Macam tu je aku tengok dia Sailang City kan, dari segi kekayaan tu. So sebelum aku start kebimbangan aku sebagai fan Arsenal aku tak expect pun dalam berita banyak Newcastle kata nak beli Haaland lah, nak beli Mbappe, Neymar apa semua. Tapi aku sebagai fan, aku rasa macam untuk 1-2 tahun ni dia akan upgrade dari segi facility dulu lah, dari segi training, dari segi stadium. Pembelian star tu pun aku tak expect dia akan beli secara besar-besaran lah. Dia akan target star dalam 1-2 orang je, macam apa yang City pernah buat pada tahun 2008 dulu kan. Dia orang punya, orang kata trademark signing orang kata pembelian penarik untuk pemain-pemain lain kan. Dia orang beli Robinho dulu. Kenapa aku tak expect Newcastle beli besar-besaran kan? Sebab dekat dalam dunia bola sepak sekarang ada FFP. So aku tak rasa keuntungan Newcastle dari segi penjualan jersey, dari segi attendance peminat kat dalam stadium tu, aku tak rasa diorang dapat cover balik sebab semua benda tu dikira kat dalam FFP kan. Kalau kau belanja sikit je lebih, kena denda confirm. Tapi apa yang merisaukan aku sebagai fan Arsenal kita bukan terkenal sebagai satu klub yang selalu berbelanja besar. Dan apa yang merisaukan aku adalah fight untuk top 4 tu dalam masa yang akan datang. Aku expect dalam 3-4 tahun lagi, aku rasa Newcastle akan establish dari segi pemain pada masa tu kan. So dari segi rival untuk kejar kedudukan top 4 tu, kalau sekarang pun Arsenal dah struggle nak jumpa dengan City, nak jumpa dengan Chelsea, nak jumpa dengan Liverpool, 3 kelab yang bagi aku season ni fight untuk title lah. Lepas tu dengan kelab-kelab lain macam MU, aku rasa dia ada satu squad yang solid. Lepas tu even Spurs pun, sebagai fan Arsenal memang of course kita benci Spurs kan, tapi dari segi value pemain kat dalam squad tu, aku rasa Spurs ni dia punya kekuatan squad dia atas sikit je daripada Arsenal dari segi kekuatan Itu benda fakta, itu benda yang aku kena jujur walaupun kita benci Spurs, tapi aku kena jujur kan. So kau bayangkan dengan kelab yang sedia ada, yang Arsenal struggle nak kejar top 4 tu, lepas tu tambah pula Newcastle yang akan masuk kat dalam geng-geng yang aku cakap tadi. Kalau Arsenal tak mula buat apa-apa dari sekarang, lama-lama kita akan hilang status sebagai Big Six club tu kan. Sekarang pun kita sebagai fan pun kita asyik cerita pasal history, pasal sejarah lah, invisible lah apa semua. So aku tak nak benda tu berlarut maksudnya dalam 20-30 tahun asyik kita nak cakap pasal history je. Aku rasa memang tak ada faedah pun kan. Kita nak tengok sekarang ni, berjaya untuk sekarang ni kan. Dan untuk compete, aku rasa benda tu kena start daripada atas sekali iaitu owner. Jadi kunci kepada Arsenal untuk tak terlalu ketinggalan jauh dalam masa yang akan datang, aku rasa Kroenke sekarang ni lah masa untuk engkau betul-betul ambil serius pasal Arsenal ni. Kalau engkau betul sayang Arsenal kalau tak, tolonglah jual kat siapa-siapa, Daniel Ek ke. Lepas tu aku dengar dia seorang Sultan atau apa daripada Qatar yang selalu tweet pasal Arsenal kalau kau nak jual dekat orang Qatar tu ke, okey kan. Tapi kalau kau tak start betul-betul ambil serius kat Arsenal sekarang, dah lama kelamaan, dalam 3-4 tahun lagi Arsenal bukan lagi improve tapi lama kelamaan kita akan ketinggalan jauh kat kelab-kelab macam Newcastle ni kan. Sebab seriously sekarang ni dalam 1-2 tahun awal ni aku tak risau sangat pasal Newcastle ni. Sebab apa aku tak risau? Sebab walaupun dia ada duit yang banyak, aku rasa dia akan build up secara slowly Aku tak expect dalam transfer window yang pertama dia akan beli star-star yang besar lah. Dan kalau ikut kepada history pun, kelab-kelab macam Newcastle
Newcastle ni, diorang tak ada tradition tau. Contohnya macam Manchester City, walaupun sebelum owner diorang datang, diorang tak ada betul-betul history yang besar. Kau betul-betul boleh cakap City ni adalah kelab yang bersejarah. So daripada tahun 2008 sampai 2012 tu adalah first title lah dalam EPL lah untuk Man City kan. Jadi at least kalau kau nak build squad kat EPL ni, kalau kita tengok contoh daripada City tu sendiri, aku expect Newcastle akan menang title dalam 2025-2026 lah. Kalau diorang betul-betul konsisten dari segi pembelian pemain ataupun memperkuatkan diorang punya squad lah kan, bagi aku kan. So untuk Arsenal, aku rasa kalau tak bertindak dari sekarang ni, dari segi pembelian pemain, kena berhati-hati. Kena betul-betul tengok yang kelebihan pemain yang nak dibeli ni betul-betul boleh bagi kelebihan ke Arsenal ataupun tak. Kita tak nak situasi Willian berulang. Kita tak nak situasi Pepe berulang. Pepe ni aku bukan cakap dia flop, tapi dari segi harga dia tu, aku rasa kita bayar lebih kepada apa yang kita sepatut bayar untuk Nicolas Pepe ni kan. Dan bukan setakat semata-mata dari segi pembelian pemain ni, dari segi coaching staff, dari segi board of director kat Arsenal, dan dari segi owner. Semua peringkat lah senang cerita kan. Aku harap Newcastle dapat owner baru ni dapat buka sikit mata semua yang terlibat dekat Arsenal ni supaya diorang kena berjaga-jaga daripada sekarang ni. Kalau tak, memang Arsenal kena tinggal lah. Dalam 2-3 tahun lagi memang kena tinggal teruk lah. Jadi itu je risau aku sebenarnya pasal Arsenal ni. Sebab kita bukan terkenal sebagai sebuah kelab yang selalu berbelanja besar. So itu masalahnya. Dan Stan Kroenke, aku harap dia tu orang yang pertama yang boleh buka mata sikit. Kalau kau betul-betul nak tunjukkan ambition kau dekat Arsenal, inilah masanya. Kalau tak, lagi jatuh teruk lah Arsenal bagi aku kan. Dia kena bermula daripada kepala tu. Dia kena bermula daripada Stan Kroenke tu sendiri. Baru anak didik kat bawah, board director, coaching staff, player semua akan ikut lah. So aku rasa kat sini aku bagi pendapat aku je lah. Pasal risaunya aku sebagai fan Arsenal, aku takut Arsenal akan jatuh lagi teruk lah. Mungkin bukan sekarang yang kita nampak impact dia, tapi dalam 4-5 tahun lagi kita nampak impact dia lah. Daripada owner Newcastle tu sendiri, dan macam mana dia orang boleh ubah mindset kelab-kelab lain dari segi untuk kejar top 4 tu lah. Saingan tu memang bagus, tapi bila kau tengok kelab sendiri tu ataupun kelab yang kau sokong tu nak bagi saingan dekat kelab yang betul-betul ada kat atas tu, itu yang sakit sebenarnya. So aku rasa video aku sampai sini je lah. Apa pendapat korang impact daripada Newcastle dapat owner baru ni, apakah impact yang akan diorang bagi dekat Arsenal pada masa yang akan datang lah. So aku rasa video aku sampai sini je. Dan kepada siapa yang boleh subscribe aku boleh subscribe. Dan jangan lupa tekan butang lonceng di sebelah butang subscribe tu supaya korang tak miss video aku lagi. Dan akhir kata dari aku Zul sign off.